dan juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz jemputan kita, Ustaz Zulkifli bin Salali daripada Jaking, daerah Sempurna ya, jauh daripada timur ke barat, ujung dengan ujung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, sebelum kita mulakan tahsin Al-Fatihah kita pada malam ini, diminta jemaah wanita untuk sama-sama bersama di Dewan Solat Jemaah Lelaki ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga ya, sebelum kita mulakan tahsin bacaan Al-Fatihah pada malam ini, yang mana bacaan Al-Fatihah ini perlu kita betulkan sebab dia merupakan rukun dalam solat kita. Jadi untuk memudahkan kita lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, jadi kita akan diminta setiap jemaah untuk mengambil sama ada surah Yasin atau Al-Quran sebagai tetapan kita, ya. Pertama kita gunakan surah Yasin ataupun Al-Quran supaya kita mudah melihat apa yang disampaikan. Jadi Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak teruskan ya, dan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkifli kerana telah memberikan saranan kepada saya, dan juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkifli dan Sarali, sama nama mereka. Cuma bisa ujung urut saya, tapi kira sama-sama Ustaz, sama-sama juga orang yang berilmu. Jadi kita ambillah peluang pada malam ini untuk kita sama-sama meneliti, sama-sama membetulkan apa yang telah beliau sampaikan. Ya, jarang kita dikunjungi oleh ustaz-ustaz daripada jauh. Mungkin dengan adanya tahsin Al-Bacaan Al-Fatihah pada malam ini akan dapat, insyaallah akan dapat menambahkan lagi kefahaman kita tentang bacaan Al-Fatihah. Jadi untuk tidak meninggalkan masa, maka saya dengan segala macam mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Salali untuk meneruskan tazkirah tahsin bacaan Al-Fatihah dengan segala macam dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. قال الله تعالى بالكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri satu majlis yang insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, tuan-tuan. Nama saya Zulkifli bin Salali. Saya berasal daripada daerah Sempurna. Memang orang Bajau lah, orang Bajau Sempurna. Cumanya orang kata dapat isteri lah begitu lah. Dapat jodoh orang Beaufort di Takudi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal almarhum Datuk Kapar Rijim, Datuk Kapar bin Rijim, saya dipahamkan dia punya isteri orang sini juga, Rukia kan, Kuria lah, jelas insya-Allah. Jadi alhamdulillah berkat saya bersama isteri adalah serba sedikit saya mempelajari serba sedikit yang berkaitan tentang tarannum,
seperti yang kita maklum, Datuk Arwah Datuk Ghaffar Rijim ini adalah salah satu qori di negeri Sabah, insyaAllah. Apapun saya ucapkan berbanyak terima kasih yang tidak terhingga, pertama-tama kepada sahabat saya Ustaz Zulkifli bin Narudin selaku penggerak dakwah bagi daerah Kuala Penyu dan Menumbuk ini, dan juga dia dilupakan kepada Cikgu Aliuddin kan, insyaAllah, Cikgu Alipin insyaAllah, atas jemputan pada malam ini insyaAllah. Okey, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diwawarkan sama daripada pengurusi masjid ataupun sahabat saya Ustaz Zul, insyaAllah pada malam ini kita berkongsi sedikit. Kita ini bukannya pakar, bukannya pandai. Kita hanya maksudnya berkongsi-kongsi ilmu yang berkaitan tata cara pembacaan suratul Fatihah. Sebab Fatihah ini adalah rukun di dalam solat. Ada 2 rukun solat terpaksa kita keluarkan. Maksudnya kita zaharkan bacaan itu, iaitu pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mesti jelas. Allahu Akbar apabila kita menjadi imam. Yang kedua, bacaan suratul Fatihah. Kalau kita solat sendiri-sendiri, mungkin pada solat Zuhur dan Asar tidak payah dikuatkan bacaan. Tetapi apabila solat subuh, maghrib ataupun isyak, maka bacaan itu perlu dikuatkan, terutama bagi imam. Okey, apa yang perlu kita perhatikan dalam suratul Fatihah, mana-mana pun ayat-ayat ataupun kitab-kitab ataupun surah-surah di dalam Al-Quran ini, maka kaedah pembacaan itu mestilah menepati. Siapa-siapa pun dia, qori kah, bukan qori kah, sama ada fasih kah membaca ataupun tidak fasih kah membaca, lancar kah, tidak lancar kah, maka dia tidak akan boleh mengelak daripada melakukan kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah belajar juga sebelum ini. Okey, sesiapa pun membaca, dia akan mengalami 2 kesalahan apabila dia membaca Al-Quran. Yang pertama disebut sebagai kesalahan tersembunyi, ataupun dalam bahasa tajwid dia disebut sebagai lahnul khafi. Lahnul, kesalahan, khafi maksudnya tersembunyi. Yang kedua disebut sebagai lahnul jali, ataupun dalam bahasa kita disebut sebagai kesalahan yang nyata. Jadi 2 perkara ini apabila kita baca Al-Quran, sejak kita buka sejak mulut Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sejak mulut kita baca Al-Quran, maka kita tidak akan terlepas daripada 2 kesalahan ini. Yang pertama kesalahan tersembunyi, dan yang kedua disebut sebagai kesalahan yang nyata. Okey, kemudian kita korek satu-satu, apa itu kesalahan tersembunyi dan apa itu kesalahan yang nyata. Okey, kesalahan tersembunyi ataupun bahasa tajwidnya disebut sebagai lahnul khafi. Lahnul khafi, kesalahan tersembunyi. Kesalahan tersembunyi ini berlaku apabila seseorang pembaca itu melakukan kesalahan dari segi hukum tajwid, dari segi dengung dia, dari segi mat dia. Okey, seperti yang kita maklum, apabila kita menjadi imam, perkara-perkara macam hukum nun mati, mim mati, hukum idgham mutamatsilain, bukan, ataupun disebut sebagai mat asli ataupun mat tabi'i yang lain-lain itu, apabila kita menjadi imam, sepatutnya perkara-perkara sebegitu kita kena mahir. Sebab apabila kita membaca, sekurang-kurangnya bacaan itu biarlah bacaan yang menepati. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu seperti mana ia diturunkan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Seperti mana malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya jumhur ulama mengatakan bahawa perkataan tartil itu maksudnya yang disebutkan sebagai tajwid. Jadi mau tidak mau, walaupun hukumnya orang-orang yang melakukan kesalahan tersembunyi ini hukumnya tidak berdosa sebenarnya, tidak berdosa. Contohnya dia baca dengan, kita bacalah kalau
wajibul gunna. Biasa orang baca begini, innal ladzina kafaru, bacaan yang betul, innal ladzi, mesti ada dengung. Maksudnya dengung itu disebut sebagai wajibul gunna. Itulah yang dinamakan sebagai tajwid. Ataupun contoh lain kita ambil daripada suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perkataan dha itu disebut sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Dalam ilmu tajwidnya dikira sebagai mad lazim kalimi musaqqal, dan dia kena dibaca dengan kadar 6 harkat. Mau tidak mau kena dibaca dengan 6 harkat. Jadi kalau kita baca dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2 harkat saja, itulah disebut sebagai kesalahan tersembunyi. Dia baca sepertinya 6 harkat, pada hukumnya mad lazim kalimi musaqqal 6 harkat. Sebab itu apabila kita menjadi imam, pergerakan jari itu tidak membatalkan solat apabila kita buat semata-mata untuk menjaga harkat bacaan. Okay, sebagai contoh kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca dengan kadar supaya kita punya harkat itu tidak salah ataupun tidak terlebih dan tidak terkurang. Jangan sejak pergerakan yang besar. Sejak pergerakan yang besar ini 3 kali kita buat, dia boleh membatalkan solat. Kalau hanya jari-jarinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apatah lagi kita gunakan semata-mata untuk menyantikkan kita punya bacaan. Kita elokkan kita punya bacaan. Jadi kesalahan tersembunyi ini apa-apa kesalahan yang berkaitan tentang tajwid Al-Quran. Maksudnya kita baca Maliki yaumiddin, mad asli 2 harkat. Maliki yaumiddin, kita baca dengan Maliki yaumiddin. Itu disebut sebagai kesalahan tersembunyi. Adakah dia berdosa? Hukumnya tidak berdosa. Tetapi orang-orang sebegini tidak layak menjadi imam. Ada faham? Okey, adakah dia berdosa? Tidak berdosa. Cumanya sebab apa dia tidak berdosa? Sebab tidak mengubah perubahan makna Al-Quran. Cumanya dari segi ilmu tajwidnya orang-orang ini, orang yang melakukan kesalahan disebut sebagai kesalahan tersembunyi ini, boleh mendatangkan aib kepada si pembaca. Kenapa mendatangkan aib? Contoh apabila dia menjadi imam, mungkin kalau orang yang tidak tahu ilmu tajwid, mungkin boleh dia tertipu pula, bohong-bohong begitu. Oh, sedang betul bacaan imam ni. Walhal apabila ada orang yang tahu bahawa bacaannya itu adalah bacaan yang salah, itulah disebut sebagai mendatangkan aib kepada dia. Okay? Dan kebiasaan kesalahan tersembunyi ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui ilmu tajwid. Sebab itu dikatakan tersembunyi. Tidak boleh, maksudnya tidak akan dipahami, tidak akan ditahu oleh orang-orang awam yang tidak belajar tajwid. Jadi maksudnya yang pertama disebut sebagai kesalahan tersembunyi yang berkaitan tentang tajwid Al-Quran. Hukumnya tidak berdosa, cumanya mendatangkan aib kepada pembaca dan juga orang-orang sebegini tidak layak menjadi imam. Ada paham? Yang pertama, kesalahan tersembunyi. Kalau tuan-tuan dan perempuan tidak faham, bagi tahu saya Ustaz, tolong terangkan sekali lagi. Jadi kita boleh kasih terang insya-Allah. Kita ni hanya berkongsi ilmu. Saya Ustaz Zul, siapa-siapa pun itu tidak ada. Kita ni bukan hebat pun, tidak. Ini adalah ilmu Allah dan kita hendak sampaikan kepada Allah, maksudnya kepada orang ramai insya-Allah. Yang kedua, disebut sebagai kesalahan yang nyata. Ini kita kena hati-hati tuan-tuan. Kesalahan yang nyata. Apa itu kesalahan yang nyata? Kesalahan yang berkaitan tentang yang pertama, apabila membaca Al-Quran itu dia tersalah baris. Dalam membaca Al-Quran dia tersalah baris. Sebagai contoh, kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Baris atas, jatuhkan pergi baris depan. Hukumnya berdosa. Okey? Apabila kita baca sekadar begitu, solat kita batal. Sebab apa hukumnya? Hukumnya berdosa sebab dia boleh membawa kepada perubahan makna ataupun maksud Al-Quran.
Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita hanya sekadar panjang pendek, dengung, kalau kita melakukan kesalahan tidak ada masalah. Dia tidak membatalkan solat. Tetapi apabila kita melakukan kesalahan, tersalah baris, tidak berhati-hati kita. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin kita pindah pergi baris depan, maka hukumnya berdosa. Dan apabila dia memimpin solat di dalam sesuatu solat berjemaah, maka dia kena batalkan solat itu. InsyaAllah. Jadi maksudnya kesalahan yang pertama ini disebut sebagai kesalahan yang jelas ini. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan tertukar baris. Itu kita mesti elak. Sebab apabila kita baca tertukar baris, boleh membawa kepada perubahan makna dan hukumnya adalah berdosa. Okey. Yang kedua, ini kena hati-hati. Yang kedua, jangan sekali-kali tersalah huruf. Okey, ini banyak kali berlaku sebab kalau baris mungkin kalau kita latih insya-Allah kita boleh perhatikan. Sebab kalau kita alif baris atas, baris bawah, baris depan, mungkin kita boleh mahir. Tetapi makharijal huruf ataupun disebut sebagai makhraj huruf dalam istilah kita, tempat keluar huruf-huruf itu. Maksudnya huruf-huruf hijaiyah alif sampai ya itu, walaupun ada menyebabkan ulama ada kata 29 termasuk alif, ada juga mengatakan 28. Okey, maksudnya apapun 29 ke 28 ke, maksudnya huruf-huruf hijaiyah ini kita kena membaca sekadar mana yang ditutup. Maksudnya kita mesti menggunakan disebut sebagai makharijal huruf, tempat-tempat keluar huruf. Sebagai bidalan begini, 4 huruf yang sama dia punya bunyi. 4 huruf ni sama dia punya bunyi. Pertama, alif di atas A. Alif di atas A. Yang kedua, yang macam jim tu, dia ada titik tu, huruf disebut sebagai huruf Ha. Ha di atas, Ha juga bunyinya. Yang ketiga, Ain. Ain di atas, A juga bunyinya. Jadi keempat disebut sebagai Ha besar tu. Kalau kita sebut sebagai Ha besar, ha. Yang ha kan, itu apabila disebut bunyinya pun ha. Jadi 3 huruf ini sama dia punya bunyi, tapi berlainan dia punya makhraj. Tempat keluarnya berbeza. Jadi kalau kita baca antam saja, sama saja, ini boleh membawa kepada perubahan makna. Sebagai contoh saya bagi. Contohnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tukar pergi Hamzah. Okey, itu hukumnya disebut sebagai berdosa dan boleh membawa kepada perubahan makna. Dan itulah jadi disebut sebagai kesalahan yang nyata. Kenapa disebut kesalahan yang nyata? Sebab kita boleh nampak perbezaan dia punya bunyi itu. Okey? Lain-lain kalau kita sebut huruf shin, huruf sin, huruf sad, huruf-huruf yang berhampiran dia punya bunyi tapi berlainan dia punya makhraj. Jadi kena berhati-hati. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf Ain, jangan sekali-kali kita tukar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditukar pergi Hamzah. Sebab dia boleh membawa kepada perubahan makna. Dan orang-orang yang melakukan kesalahan begini, hukumnya berdosa. Jauh panggang dari api dia boleh menjadi imam. Sebab disebabkan dia, kita punya solat berjemaah boleh terbatal. Jadi kena berhati-hati. Yang kedua ini, kalau baris tu kena jaga. Yang kedua, kena jaga dia punya makharijal huruf. Mau tidak mau, kita kena belajar disebut sebagai makharijal huruf. Okey, huruf-huruf ini 28 huruf, semuanya ini bergantung kepada apa yang disebut sebagai tempat keluar. Di dalam ilmu tajwid disebut sebagai makharijal huruf. Dia ada 5 tempat keluar huruf. Saya mengajar, sebab lahjah kita kalau macam orang Bisaya kah, orang Brunei kah, walhal orang Bajau kah, memang pelat kita memang tidak akan boleh lari daripada bahasa ibunda kita.
Jadi setidak-tidaknya apabila kita belajar makharijal huruf, walaupun kita bukanlah dikatakan orang Arab, setidak-tidaknya bacaan kita tu ada juga sebut sebagai kebisayaan Arab, begitu. Kebrunaian Arab, ada Arab-Arabnya sedikit. Dia tidaklah langsung sebagai bacaan yang tawar, disebut sebagai lahjanya itu memang lahjah. Memang Bisaya betul lah. Dia baca Quran pun macam lahjah Bisaya. Jadi Al-Quran ni kita dituntut menggunakan lahjah Arabik, bahasa Arab, sebab dia diturunkan daripada Al-Quran, daripada bahasa Arab. Jadi mau tidak mau kita kena belajar dia punya makharijal huruf, tempat-tempat keluar huruf. Okey, ada huruf-huruf yang keluar daripada asyafatan. Apa syafatan ini? Daripada kita punya daripada bibir. Macam huruf ba, huruf fa. Okey, itu ada huruf-huruf yang keluar daripada asyafatan. Ada juga huruf-huruf yang keluar daripada al-khayshum, daripada hidung. Contohnya huruf nun di atas na, ataupun huruf mim di atas ma. Sebab itu apabila makhraj yang tepat, apabila kita menjadi imam huruf mim itu kan biasa orang macam ini, maliki yaumiddin, dia tidak letakkan di tempat yang punya makhraj. Maka huruf mim ini apabila kita sebut sama ada dia berbaris ataupun tidak, dia kena dikeluarkan daripada hidung kita. Jadi sebutan yang betul adalah ma. Hidung yang kecil itu dikasih besar lagi, ataupun hidung yang besar itu dikasih besar lagi. Maliki yaumiddin, maksudnya menggunakan suara hidung. Ataupun nun dalam suratul Qalam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh kita baca begini. Non, tidak boleh kita gunakan suara mulut semata-mata. Dia mesti menggunakan suara hidung. Nun, maksudnya suara itu keluar daripada hidung. Dan ada 15 huruf lagi disebut sebagai huruf-huruf yang keluar daripada al-lisan, ataupun daripada kita punya lidah. Macam contohnya huruf zal. Okey, biasa orang baca begini, allazi. Itu salah sudah. Sebutan yang betul allazi. Bagaimana keadaan huruf zal? Gigi atas letak di atas lidah, ataupun hujung lidah dikasih selagi dengan gigi atas. Kena latih begitu. Dulu pun zaman saya belajar, tengok cermin, kita terpaksa berlatih lah supaya kita punya sebutan itu betul. Jadi bacaan allazina bukan lagi allazi. Kalau allazi dia huruf zai. Bagaimana keadaan huruf zai? Okey, sebutan huruf zai yang betul, kita punya lidah ini gigi atas, gigi bawah. Zai sebutan yang betul, gigi kita punya lidah itu kasih bakulut begitu, di bawah gigi bawah ni. Kasih sembunyi di bawah gigi ni. Maksudnya gigi begini kan, gigi atas, gigi bawah. Lidah kita itu mesti berada di bawah gigi ni. Mesti bawah gigi. Maksudnya dalam keadaan begitu, itulah makhraj huruf zai. Tekan dulu, lidah tu tekan dulu ke bawah gigi ni, kemudian baru sebut huruf zai. Za. Macam surah apa tu? Al-Zalzalah. Paling banyak huruf zai kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kena tafasyi, kena maksudnya bacaan tu kena berhambur. Bunyi desil tu kena ada bunyi desil tu. Kena ada bunyi begitu. Okey? Jadi huruf zai ini jangan kita samakan dengan huruf zal. Okey? Dia ada 3 huruf yang sama dia punya makhraj ini. Yang pertama huruf dha. Yang zo tu atau sebut huruf zo, tapi sebutan yang betul adalah huruf dha. Bagaimana kaedahnya? Gigi atas letak di tengah lidah. Gigi atas kita ni letak di tengah lidah. Itulah makhraj huruf dha. Macam kita makanan buyat tu, orang kata tu. Begini. Wadhibu minadh-dhalimin. Yang kedua adalah huruf zal. Zal ini kalau dha di tengah lidah, dia angkat sikit begini. Gini. Za allazi. Dan ujungnya pula yang last adalah huruf ha.
Yang 3 titik tu ta, tapi dia 3 titik itu huruf sa. Bagaimana kaedahnya? Pastikan gigi atas berada di atas ujung lidah. Ini. Jadi sebutannya macam dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak boleh fahaddis. Kalau kita sebut fahaddis, dia huruf sin. Apabila kita bukan huruf sin, maka hukumnya berdosa. Sebab dia menukar kepada makhraj. Makhraj yang betul adalah huruf sa. Safiru. Jadi bacanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya mau tidak mau kita kena belajar makharijal huruf. Makhraj huruf. Ustaz, saya ini tua sudah Ustaz. Gigi pun tidak ada sudah. Tidak mampu sudah ubah. Kata Allah sautul hamir, suara yang tidak boleh ubah ini adalah suara keldai. Selain daripada itu boleh diubah dengan latihan. Mau tidak mau saja. Kalau macam kami ni bekerja ni memang sibuk, sana sini lagi buat program apa semua. Jadi masa untuk mengulangi apapun belajar kaedah-kaedah begitu tu agak singkat. Tapi mungkin kalau macam pakcik-pakcik yang sudah mungkin tiada kerja di rumah, hanya menunggu waktu-waktu begitu, sambil kita menunggu, ada alangkah baik, alangkah eloknya kita gunakan kesempatan itu untuk belajar kita punya makharijal huruf. Dan makharijal huruf ini tidak boleh kita belajar hanya pada malam ini sahaja. Dia kena berkala, kena bertahun. Tidak cukup setahun, pergi 2 tahun. Tidak cukup 2 tahun, pergi 3 tahun. Pokok pangkalnya, apapun keadaan, selagi kita masih bernyawa, kita kena belajar. Kita kena belajar. Macam yang mungkin generasi kami ni, alhamdulillah, kami sempat maksudnya tempat berguru di mana-mana. Tapi kita pun maklum, Ustaz, kami ni yang dulu-dulu ni payah dapat guru. Belajar pun terhad. Hanya dengar daripada orang-orang tua, hanya dengar daripada imam-imam sejak kami sempat belajar. Jadi, adakah kami berdosa ketika kami baca begini? Yang dulu-dulu, adakah berdosa? Tidak. Itu tahap ilmu yang kamu ada pada ketika itu. Allah disebabkan, Allah akan tuntut kamu soal kamu apa yang kamu belajar. Tapi yang macam kami, yang sudah tahu kaedahnya, mau tidak mau kami kena tuntut itu. Kami kena penuhi itu. Kalau tidak, hukumnya berdosa. Tapi pada malam ini, saya sudah sampaikan kepada tuan-tuan, mau tidak mau, tuan-tuan, puan-puan kena belajar. Sebab sudah pernah dibagi tahu. Kalau tidak pernah dibagi tahu, tidak apa. Tapi sudah pernah dibagi tahu. Okey? Sekarang ni boleh sudah kita tengok orang-orang tua dulu tidak macam orang-orang tua sekarang. Orang tua sekarang ni boleh tengok Facebook. Boleh orang kata apa tu, TikTok, boleh buat TikTok sudah, kan? Jadi gunakan kesempatan yang ada di Facebook, di TikTok, di mana-mana itu. Kalau ada peluang-peluang pengajian Al-Quran, dari masa ke semasa kita belajar. Tiada masalah, tiada ruginya pun. Okey? Dan pangkat darjat apapun di dunia ini tidak ada nilai. Yang menentukannya di akhir kala adalah ilmu seseorang itu ataupun amalan seseorang itu. Okey? Sebab Al-Quran ini satu-satunya apabila kita selalu membaca dia, apatah lagi untuk menghafal dia, sebab inilah akan menjadi peneman kita di dalam kubur. Tiada orang yang boleh menemankan kita. Tidak ada. Siapa? Isteri kah? YB kah? Siapakah? Ustaz Zul kah? Tidak ada. Kalau kita rajin baca Al-Quran, dia akan menjadi satu jasad di akhirat, di dalam kubur, dia akan menemani kita. Ada makhluk ataupun barang-barang disebut sebagai makhluk-makhluk yang berbisa, dia akan matikan. Dia jaga kita. Sebab di akhir waktu kita di dunia, kita jaga dia. Itulah Al-Quran. Okey, jadi insya-Allah saya singkatkan saja sebab masa kita pun tidak panjang. Kita kepada suratul Fatihah. Boleh buka tuan-tuan, insya-Allah. So, kalau kita ceramah lagi panjang, jawabnya lagi panjang kalau kita urai. Tidak cukup. Jadi oleh kerana ini sebagai tahsin Al-Fatihah. Okey? Okey, kita baca satu-satu, insya-Allah. Kemudian saya tidaklah suruh seorang-seorang siapa ataupun volunteer kan. Siapa mau mendengarkan dia punya bacaan, insya-Allah. Kita boleh koleksi ya, insya-Allah. Okey, sama-sama insya-Allah. Saya baca dulu kemudian tuan-tuan ikutlah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
kita guna kaedah disebut sebagai bacaan tadwir. Nantilah ada masa, ada ketika insyaAllah Ustaz Zul mungkin boleh atur lagi bulan 2 nanti apabila saya ada cuti, kita ke sini lagi. Kita akan bincang pula tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Sebab tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran ini pun penting. Ada masa apabila majlis tahlil kita guna kaedah ini. Apabila majlis, contohnya kalau macam solat tarawih, kita guna kaedah bacaan ini. Apabila kita mengajar orang, kita guna bacaan ini. Apabila dalam majlis tilawah Al-Quran, macam tarannum tu, kita guna kaedah ini. Itu semuanya ada di dalam ilmu tajwid. Disebut sebagai tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Okay, saya perkenalkan. Yang pertama disebut sebagai bacaan tahqiq. Tahqiq ini adalah bacaan yang sangat lambat. Okay, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bacaan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru mengenal Al-Quran. Yang kedua disebut sebagai bacaan tartil, ataupun dalam Al-Quran satu-satunya bacaan yang pernah disebut oleh Allah dalam surah Al-Muzammil ataupun surah Al-Furqan disebut sebagai warattilil Qur'ana tartila. Tartil maksudnya bacaan tartil, bacaan yang perlahan-lahan dalam masa yang sama menjaga hukum tajwid dan juga menghayati dia punya makna. Bagaimana contoh bacaan tartil? Macam orang pertandingan tilawah Al-Quran, macam musabaqah tilawah Al-Quran. Okey, contohnya macam Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu contoh bacaan tartil. Bacaan tartil. Okey, seterusnya disebut sebagai bacaan tadwir. Bacaan tadwir macam tuan imam tadi guna tu, itu kaedah bacaan tadwir. Bacaan tidak terlampau laju dan juga tidak terlampau lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita guna sekarang. Ini disebut sebagai bacaan tadwir. Dan biasa bacaan tadwir ini digunakan oleh orang-orang yang menjadi imam solat 5 waktu, ataupun dia gunakan dalam majlis-majlis tahlil ataupun majlis-majlis bacaannya Yasin. Dan yang terakhir disebut sebagai bacaan hadar. Bacaan hadar ini adalah bacaan yang sangat laju, macam Imam As-Sudais di Mekah tu. Itu contoh bacaan hadar. Tercipta bacaan ini sebenarnya diciptakan untuk orang-orang hafiz Al-Quran. Sebab apabila satu masa dorang tasmi di depan dorang punya guru, dorang kena menggunakan kaedah bacaan hadar ini supaya bacaan itu boleh singkat dalam masa 5 minit, dorang boleh kasih habis 1 juzuk. Itu jadi maksudnya. Dan juga kaedah bacaan ini boleh kita gunakan apabila kita menjadi imam tarawih. Maksudnya apabila kita baca surah-surah panjang lah. Kalau kita hanya baca Qul Huwallahu Ahad 3 kuli itu tidak payahlah kita guna bacaan cepat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ataupun kalau kita baca Qul Huwallahu ahadillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu contoh bacaan hadar. Tapi kalau kita baca Qul Huwallahu ahad tu tidak payahlah kita guna bacaan itu. Apabila kita baca bacaan ayat panjang, mungkin barulah kita guna kaedah itu. Contohnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cepat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Contohnya. Tapi kalau kita baca 3 kul tidak payahlah guna kaedah itu. Insyaallah. Jadi pada malam ini kita guna bacaan tadwir tadi. Okey? Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tertib. Mad ada di sukun ini, yang ujungnya tu him. Dia boleh kita baca dengan kadar 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Itu dia punya tertib. Kalau kita mula dengan bismillah itu kita guna hujungnya tu dengan kadar 4 harakat, maka yang lain-lain itu hujungnya mad alif sukun itu mesti 4 harakat. Itu tertibnya dalam membaca. Contoh, saya baca Bismillahirrahmanirrahim 4 harakat. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin 4 harakat. Jangan sekejap panjang, sekejap pendek.
Itu walaupun dari segi hukum tidak ada masalah, cuma yang tertib. Tapi kita membaca ini kena ada tertib. Okey, perkara yang penting dalam dalam ayat pertama itu disebut sebagai basmalah. Sebab basmalah ini adalah salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Kita kena baca. Yang macam kita kan disebut sebagai fahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan juga kaedah bacaan kita disebut sebagai bacaan hafs ini, kita kena sebut bismillah itu, kita kena jaharkan, kita kena maksudnya bacaan itu kita kena kuatkan apabila kita menjadi imam. Jangan tiap-tiap macam imam di Mekah tu. Tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia baca tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak baca, tidak sah solat. Sebab bismillah ini adalah rukun juga, salah satu daripada surah Al-Fatihah. Jadi kita kena baca dia mengikut tuntutan yang betul. Perkara dua saja yang perlu kita hayati dalam disebut sebagai basmalah ini, namanya basmalah. Perkataannya itu bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah tajwid disebut sebagai basmalah. Kaedah kedua, dua saja perkara. Yang pertama, kita kena jangan sekali-kali kita baca perkataan perkataan Allah tu. Lafzul jalalah itu dia mesti dengan kadar dua harkat. Kemudian ma itu mesti 2 harkat. Bismillah 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim, ma pun 2 harkat. Jangan lebih. Jangan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca begitu salah kaedahnya. Jadi kita mesti berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Lagu itu perkara ke belakang sebenarnya. Yang utama adalah tajwid. Jangan kita sedap-sedap berlagu sehingga kita punya tajwid itu hancur. Dan yakinlah apabila kita jaga kaedah tajwid ini, insya-Allah bacaan kita akan menjadi sedap. Apatah lagi kita serikan dengan lagu. Apatah lagi kita serikan kalau orang yang ada suara sedap, lagilah sedap. Jadi mau tidak mau kita kena betulkan kita punya tajwid sahaja. Jadi bismillah ini 2 perkara. Perkataan Allah itu jangan lebih daripada dua harkat. Disebut sebagai lafzul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sekali lagi, 1, 2, mula. Ya, alhamdulillah. Okey, kita pergi seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua. Ya, banyak berlaku kepada kita ini dikol-kolakan. Alham, tidak ada kol-kola. Istilah pantul-pantul ini tidak ada. Dia terpantulnya apabila berlaku kepada 5 huruf saja, dan huruf ini kita berhenti padanya ataupun huruf ini dalam keadaan berbaris mati. Yang pertama huruf ba, ab. Yang kedua huruf dal. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Pantulan. Yang ketiga huruf jim. Was-samaa'i dzatil buruj. Kena pantul. Dari keempat huruf qaf. Iqra. Iqra kena ada pantulan. Iqra tidak boleh. Iqra tidak boleh. Terus bacaan iqra mesti dipantulkan. Okey? Dan yang terakhir huruf po. Huruf po yang begini tu. Maksudnya tidak ada titik itu huruf po. Jadi keadaannya was-samaa'i wat-tariq. Apa ayat contoh ayatnya? Tapi apapun, apabila kita bertemu dengan huruf to itu, apabila dia berada berbaris mati dan dia terletak di hujung ayat, maka bacaan itu mesti dipantulkan. Apa? Maksudnya bacaan itu perlu dipantulkan. Jadi 5 huruf ba, dal, jim, qaf dengan to ini, itu saja yang terpantul. Selain daripada itu, jangan trip-trip Arab kita kasih pantul-pantul, tidak ada. Contohnya macam alham, tidak ada. Dia mesti masukkan sahaja. Istilah disebut sebagai alif lam qamariyah ini, maksudnya istilah al itu kasih masuk sahaja. Tidak ada istilah pantulan. Alham dan alham.
Alham, dan juga huruf ha itu kena jelas. Jangan pindah pergi huruf ha. Alham, alham sebutan yang betul. Alhamdulillahi rabbil. Okey. Ain ini huruf ain bukannya huruf-huruf yang keluar daripada hidung. Jadi jangan kita baca ain ini kita sengaukan kita punya sebutan itu. Jangan baca macam ini. Alhamdulillahi rabbil dikasih sengau. Sebab dia bukan huruf-huruf yang sengau. Sebab dia adalah huruf-huruf daripada kerongkong. Daripada tengah kerongkong dia timbul. Okey? Nantilah dalam masa kita belajar makharijal huruf tu baru kita ceritakan apa huruf-huruf yang terjadi daripada pangkal kerongkong ini. Huruf ha, a, ha, a, huruf kho, huruf kho. Dan kita akan ada masalah insya-Allah. Untuk malam ini kita tahsin al-Fatihah saja insya-Allah. Okey? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaedah huruf ain sempitkan kita punya kerongkong saja. Macam dikasih jepit kita punya leher. Itu saja kaedahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, mim satu lagi penting daripada kalimah seterusnya ini. Huruf mim itu jangan kita gunakan kaedah sebutan tidak ada dengung. Maksudnya kita mesti menggunakan suara hidung. Maliki yaumiddin. Ulang. Ya. Kalau kita kaji satu-satu sebenarnya yaw ini disebut sebagai matlin, kena dibaca dengan lembut. Yaw itu kena baca dengan lembut. Tidak boleh yaw tidak boleh. Malik yaw tidak boleh kejutkan begitu. Dia kaedahnya lembut, disebut sebagai matlin. Lembut. Maliki yaumiddin. Ulang. Oke, seterusnya perhatikan betul-betul lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Maksudnya sepanjang itu perkataan na'budu wa na'budu tidak ada istilah mad. Maksudnya istilah memanjangkan. Okey? Dia kena baca dengan kaedah satu harkat sahaja. Tapi yang penting yang pertama perkataan iya, sebab sana ada tasydid. Tasydid yang lembut. Tidak boleh iya tidak boleh ditekan. Dia hanya tasydid yang lembut. Iya, masukkan kepada huruf ya saja. Iya, jangan langsung kita masuk, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh begitu. Dia mesti ada kaedah memasukkan juga. Mesti ada kaedah memasukkan. Tapi dalam keadaan yang lembut. Jangan pula kasar. Iya. Nanti ada orang lama jantung mati dalam jemaah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi maksudnya memasukkan kepada huruf iya, kemudian ya itu dipantulkan dengan kadar dua harkat. Okey? Iyyaka na'budu wa du tu jangan panjang. Biasa orang baca panjang. Dia baca macam ini. Iyyaka na'budu wa iya. Kalau orang baca du tidak ada istilah mad sebab dibaca dengan kadar satu harkat sahaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Ya. Kanas sin. Okey. Biasa orang apa ni apabila dia Bilal muazzin, banyak orang melakukan kesalahan. Contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukhsat dia sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutan yang betul adalah huruf sin. Jadi kaedah yang betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huruf sin. Okey.
azan pun kita kena belajar juga. Kita kena teliti juga dia punya makharijal hurufnya. Okey. Jadi sebut sini sin itu nas ta ain. Ta itu dengan jangan to. Kalau kita tukar pergi to, hukumnya adalah berdosa. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Ihdinas huruf sad. Bagaimana keadaan huruf sad? Bagaimana dalam keadaan mulut kita, lidah kita di mana dalam keadaannya? Sad ini keadaannya sama juga dengan huruf zai. Sama juga dengan huruf shin. Keadaannya di ujung lidah berada di bawah gigi. Ini kasih berkulut dia, kemudian munculkan kita punya sedikit mulut kita dimunculkan sedikit. Jadi sebutannya ihdinas sirat. Maksudnya sebutan itu yang penting kita punya lidah itu mesti berada di bawah gigi. Kalau ada gigi lah, kalau tidak ada gigi apa boleh buat? Kita kena berusaha juga sebut kaedah begitu. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Okey, perkara yang penting pada kalimah qim, huruf qaf. Jangan pergi kim, jangan pergi huruf kam. Kalau kita pergi kam, maka bunyinya kim. Jadi sebutan ini adalah huruf qaf. Qaf ini walaupun dia disebut berada di berbaris bawah, maka keadaannya itu mestilah ditafkhimkan, ditipiskan bacaan itu. Sebutan qi tidak boleh qim tidak boleh, mesti qi saja. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Kita bagi laluan untuk azan dulu insya-Allah. Kemudian kita sambung sedikit. Kemudian kita lewat sedikit insya-Allah. Insya-Allah. Kita sambung dalam 5 minit ke 10 minit begitu insya-Allah. Azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
insya-Allah. Kita sambung sikit lagi lah. Kita sambung insya-Allah berkaitan tentang suratul Fatihah. Macam azan tadi itu disebut sebagai lagu. Siapa tahu lagu apa tu? Ada azan tadi tu. Lagu apa tu dia tadi? Dia ada lagu nahawannya sikit, kemudian dia ada masuk lagu jiharka. Okey. Jadi maksudnya kita baca Quran ni kita kena belajar juga. Mau tidak mau kita bukan belajar sedikit tentang lagu. Sebab lagu lah ni akan menjadi penyiring. Iqra'ul Quran bi aswatikum. Bacalah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Maksudnya suara merdu sini kita mesti baca Al-Quran itu kena berlagu. Insya-Allah. Okey, kita sambung pada ayat seterusnya. Tadi pada ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita sambung kepada ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Bezakan huruf hamzah dengan huruf ain. Siratal ladzina an'am jangan an'am, jangan kasih pantul-pantul. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Huruf gha ini disebut sebagai huruf yang berada di pangkal kerongkong yang berhampiran dengan huruf kha. Sebab itu apabila kita sebut huruf gha ini, dia akan ada bunyi kahak sedikit. Dan kahak itu tidak terlampau kuat berbanding huruf kha. Kha yang macam jim tapi titik di atas itu disebut huruf kha. Jadi huruf kha ini berada di hujung sangat kerongkong yang berhampiran dengan pangkal lidah, maka dia mengeluarkan bunyi kahak. Manakala huruf gha ini dia macam terbawa sedikit, dikebawa sedikit dia, sebab itu bunyi kahaknya itu tidak melampau kuat, tapi kena ada bunyi kena ada bunyi kahak sedikit. Okey, tidak boleh go tawar, dia mesti ada huruf go, dia mesti ada bunyi kahak sedikit. Ghairil maghdub. Okey, huruf go biasa memang payah kita sebut. Okey, kalau kita pandai kaedahnya, sebutan yang betul, tidak payahlah kita munculkan kita punya mulut pun, dia akan menjadi itbaq, dia akan menjadi tebal. Bagaimana kaedahnya huruf gha ini? Gigit tepi lidah menggunakan gigi garham, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Bo. Yang penting ini lidah. Contoh kalau begini keadaan kita punya gigi kan, begini gigi, lidah itu miringkan sedikit ke kanan ataupun ke kiri, kemudian gigit dia menggunakan gigi garaham, baru dia akan menjadi tebal. Tidak payahlah kasih muncul mulut, tidak payah. Automatik dia akan menjadi tebal. Jadi sebutannya ghairil maghdub. Dia kena gigit tepi lidah, baru dia akan menjadi tebal. Okey. Ghairil maghdubi alaihim walau. Sama juga. Walau dhalin. Ulang. Ghairil. 1 2 mula. Itu disebut sebagai, saya sebut tadi, mad lazim kalimimu musaqqal. Dia kena baca dengan kadar 6 harkat, dan harkat ketujuhnya tu baru masuk kepada huruf lam dalam istilah lembut. Jangan kasar. Maksudnya masuk kepada huruf lam tidak boleh dalam keadaan mengejut. Dalam membaca Al-Quran tidak ada istilah-istilah mengejut, itu tidak ada. Jangan baca begini contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada istilah mengejut, tidak ada. Dia mesti dibaca dengan keadaan lembut. Okey, masuk kepada lam itu akad yang ketujuh itu. Masuk pergi lam, kemudian keadaan dia mesti dalam keadaan yang lembut. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang 1
nafas, alhamdulillah, boleh daripada sirata terus habis kepada lin. Kalau panjang nafas. Sebab kaedah sebutan Quran ni ataupun bacaan yang tepat ini, kita berhenti pada keadaan waqafnya itu sebenarnya. Kalau panjang nafas kita, alhamdulillah, kita boleh sambung terus daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau panjang nafas. Kalau tidak panjang, boleh berhenti pada kalimat alaihim. Okey, insya-Allah. Okey, siapa boleh mau mendengarkan dia punya bacaan? Seorang dua lah, insya-Allah. Jangan malu, jangan takut. Bukannya kita diuji, tidak. Ini sebagai koleksi ilmu saja. Bertukar-tukar ilmu saja. Kedek yang muda-muda ni ada dek. Ada yang mau volunteer? Mau mendengarkan dia punya bacaan, insya-Allah. Okey, kalau tidak ada kita baca sama-sama lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, cuba baca sama-sama daripada bismillah sampai walaqolin. Okey. Okey, terus sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Itu contoh bacaan lagu Jiharka. Tuan-tuan kalau jika berkemahiran lagu lain pun boleh. Contohnya lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Ataupun lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Terpulang kepada anda. Okey. Tapi sekurang-kurangnya apabila kita menjadi imam, kita kena tahu 3 jenis lagu. Sekurang-kurangnya lah dalam bacaan Al-Fatihah. Barulah kita punya makmum tidak boring. Kalau balik-balik lagu itu saja, tahu sudah makmum. Lagu ini lagi di bawahnya, lagu ini lagi di bawah. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada 3 lagu kita punya modal, sekurang-kurangnya makmum tidak boring. Sebab kita menjadi imam ni kena ada skill, kena tahu kaedah supaya kita punya makmum itu gemar kepada kita. Okey, seorang imam yang tidak digemari, maka salat berjemaah itu boleh jadi tidak sah. Okey, insya-Allah. Ada soalan sebelum kita tutup? Ada soalan yang berkaitan yang kita berbincangkan pada malam ini? Sebab memang kalau kita belajar Al-Quran ni
perkara pertama yang boleh menghantui kita adalah perkataan disebut sebagai malas. Memang kita akan jemu, kita akan menjadi malas. Sebab syaitan tidak akan suka kepada benda-benda seperti ini. Makin lama kita belajar, makin mengantuk lagi. Okey, Encik. Walau kan ya. Okey, kaedah yang betul macam ghairil maghdubi alaihim walau. Okey, huruf la masuk pergi dha. Sebutan dha itu kena gabung dengan la tu. La dha. Okey, apabila sebut pergi la, maksudnya kaedah huruf dha itu maksudnya lidah kita mesti kita gigit sudah siap-siap apabila kita sebut huruf lam itu. Maksudnya kaedahnya ghairil maghdubi alaihim walau. Jangan panjang, tidak boleh walau. Itu memang tidak boleh. Maksudnya bacaan itu kena memasukkan, dimasukkan dia, diidghamkan dia, dimasukkan terus kepada huruf dha itu. Okey, sebab dia disebut sebagai alif lam syamsiah juga. Boleh masuk syamsiah walaupun hukum ujungnya tidak disebut sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Jadi kaedahnya walau. Ya, tebalkan sebut tu. Sebutan dha itu ditebalkan saja sebenarnya. Kalau kita tebalkan dia akan menjadi walad. Tebal jadi menjadi walau. Itu. Tidak boleh walad tidak boleh, dia mesti walau. Okey, dha ini kaedahnya dia macam mau terkolak, tapi kolkolanya itu tidak jadi. Dia ada dua huruf yang mau terkolak tapi kolkolanya itu tidak jadi. Pertama huruf gha. Sebab itu dia ada macam pantulan, macam ada dengung-dengung sikit. Al-Gha, tapi Gha tidak payah sebut. Al-Gha tu kita juga Al-Gha, dia sebutannya begitu. Sebab dia mau sampai kepada qol-qola juga. Okey. Tapi apabila dia berbaris mati, maka dia akan menjadi qol-qola kan tidak? Qol-qola. Qol-qola kan? Qol-qola. Huruf dha, adakah huruf qol-qola yang dipantulkan? Tidak, sebab dia bukan huruf qol-qola. Dia qol-qola yang tidak jadi. Maksudnya apabila sebut dha ini dia mau jadi qol-qola tapi qol-qolanya tidak jadi. Dia ada dua huruf itu sebut tadi, huruf dha dan huruf gha. Macam orang baca begini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salah. Dia kena baca dengan fi tadlil, tidak boleh dipantulkan sebab dia bukan huruf-huruf qol-qola. Jelas tak, Cik? Okey, ada lagi soalan? Ya. Okey, ayat yang kedua, alham. Huruf ha kan, huruf ha ini kaedahnya dia terletak di tengah-tengah kerongkong. Dia sama dengan huruf ain. Macam bunyi macam bunyi angsa tu, macam bunyi mendesak. Macam hayya 'alas salah. Gitu. Tidak boleh hayya 'alas salah. Dia menjadi huruf ha. Ini huruf ha. Macam sama juga dengan kita baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ujungnya tu kena ada huruf-huruf ha. Jadi sebutan ha ini alham. Yang penting al tu jangan kasi pantul. Alham.
jangan alham ataupun al-am, tidak boleh. Dia mesti alham, ha. Maksudnya kita jepitkan kita punya tengah kerongkong ini, tengah leher ini, kemudian baru kita sebut huruf ha itu. Okay? Ya. Ya. Huruf surah Al-Ikhlas kan? Surah Al-Ikhlas itu ujung-ujungnya semua itu huruf dal. Jadi dal ini apabila dia terletak di tengah ayat, pantulannya itu disebut sebagai qalqalah sughra. Dan apabila kita waqaf berhenti padanya, sama ada dia berbaris ataupun tidak berhenti padanya, dia akan menjadi qalqalah kubra. Dan apabila dia bertanda tasydid, maka akan menjadi huruf disebut sebagai qalqalah akbar. Dah, jadi sebutannya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, mesti ada juga. Tidak boleh lam yalid wa lam yulad, tidak boleh, mesti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena ada pantulan. Sama juga qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Betul juga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terbantu juga. Okay. Dan juga penggunaan mad jaiz dan juga mad wajib. Macam kuliah itu disebut sebagai mad jaiz. Mad jaiz ni kita boleh guna 2, 4 ataupun 5. 2, 4 ataupun 5. Ataupun ada semua orang mengatakan dia boleh jadi 6. 2, 4 ataupun 6. Okey. Tapi apabila kita mula dengan 2 harakat, kita kena habiskan bacaan itu dengan 2 harakat. Contoh, kita guna 2 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La tu kena 2 harakat juga. Kalau kita guna 4 contohnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau kita mau guna 6 pun boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambung lagi. La a'budu ma ta'budun pun boleh. Jadi mesti kita guna 2, 4 ataupun 6. Jadi kalau kita mula dengan 2 lah sampai habis. Apabila kita guna dengan 4 lah sampai habis. Apabila kita guna 6 lah sampai habis. Okey? Jelas ya? Okey, ada lagi? Pembacaan surah Fatihah masa puasa dan masa surah Al-Quran. Saya katakan pembacaan surah pada waktu tarawih ada yang membaca 3 huruf bersama. Yang kalau Fatihah masa depan itu bersama. Dua ayat. Ya. Apakah perbezaannya yang satu sama? Yang hukumnya disebut sebagai hukum wasal, menyambungkan kita punya bacaan dalam masa yang singkat. Itu wasal maksudnya disambung-sambung bacaan itu. Okey. Apabila kita menjadi imam solat 5 waktu, tidak payahlah kita cepat-cepatkan bacaan sebab kaedahnya hanya 4 rakaat saja. Kita tidak terkejar-kejar. Tapi tarawih ini ada orang buat 8 rakaat, ada orang buat 20 rakaat. Jadi apabila dia berhubung dengan bacaan Al-Fatihah, kebanyakanlah imam-imam sama ada dia guna 8 harakat kah ataupun 20 harakat kah, memang dia akan skill bacaan itu akan berubah. Dia tidak akan guna bacaan satu-satu wakaf-wakaf, tidak. Kebanyakan dia akan sambung. Cuma tertibnya ini tertib saja. Adakah menjadi satu kesalahan? Tidak menjadi satu kesalahan. Cumanya tertib. Apabila kita baca Fatihah, kita kena tengok maksudnya itu. Bezakan mana doa dan mana puji-pujian.
Yang pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pujian. Baru kita doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Baru kita minta kepada Allah. Maksudnya kita mesti bezakan antara puji-pujian dengan doa. Sebagai contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sudah, itu pujian. Apabila kita sambung, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh kita wakaf situ, ayatnya panjang baru. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaedah begitu pun boleh. Kalau panjang nafas, boleh ke Ustaz? Satu nafas terus? Boleh. Jadi sebutannya, kaedah menyambungkannya itu betul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Itu kaedah yang salah. Sebab hujung sebutan itu tidak dibunyikan. Kaedah wakaf itu tidak betul. Jadi apabila kita wakaf pun, dua-dua pun boleh dalam masa contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pun boleh. Ustaz, bolehkah saya baca begini? Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sebab satu puji-pujian dan satu doa. Bolehkah Ustaz? Tiada masalah, itu hanya tertib. Bergantung kepada imam tu, kemahiran dia macam mana. Sebab kita ni kadang-kadang apabila kita membaca, tiba-tiba panjang suara kita atau nafas kita panjang. Tiba-tiba apabila kita wudhu, dia akan menjadi pendek. Jadi itu istilah membezakan daripada doa dan puji-pujian itu satu tuntutan. Boleh juga kita buat begitu. Kalau apabila kita minta duit sama bapak ni, kita puji-puji dia dulu, baru dapat. Itu kaedahnya. Jadi maksudnya apabila pembacaan itu disampung satu nafas terus semua, itu pun tidak menjadi masalah. Ataupun kita baca satu-satu pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita guna dua harakat ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Dua harakat ujungnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dua harakat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua pun boleh. Dan antara yang jenis-jenis bacaan itu, tempat-tempat berhenti, bacaan yang terbaik berhenti pada wakafnya sebenarnya. Berhenti pada tanda ayatnya itu. 1, 2, 3 gitu. Okey, cuma ada ilmu tajwid itu ada mengatakan boleh diwafalkan bacaan itu, boleh disambung tetapi mengikut kaedah yang betul. Gitu. Faham tak? Okey, ada lagi? Sebelum kita tutup. Jam 8 lah kita berhenti, baru kita solat Isya. Ada lagi? Ustaz, bolehkah saya baca Quran tidak menggunakan lagu kaedah 7? Biasa kalau kami sempurna, dia ada satu istilah lagu lugu, orang kata lagu lugu. Bismillahirrahmanirrahim, dia lagu lugu begitu. Bolehkah saya guna bacaan itu? Hukumnya harus juga sebenarnya, tapi dia akan menjadi makruh apabila kita baca Quran, kita guna selain daripada 7 lagu itu, tapi mengikuti tajwidnya, betul. Tapi apabila kita guna bacaan itu dan tajwidnya pun menjadi tunggang langgang, itu akan menjadi haram hukumnya. Terpengaruh dengan lagu sehingga kan bacaan itu salah. Bismillah pada ada istilah, tidak ada istilah macam memanjangkan, dia hanya memasukkan saja tapi dikasih panjang juga. Bismillah. Ustaz, macam mana tuan kalau orang baca berzanji
Berjanji begitu kan? Al-jannatu wa naimuha. Dia baca begitu. Adakah berdosa? Berjanji bukan ayat Al-Quran, maka dia tidak terikat dengan tajwid. Tapi walau bagaimanapun, alangkah indah, alangkah cantiknya kita baca berjanji itu, kita terapkan tajwid. Lagi indah, lagi cantik didengar. Okey, walaupun dia tidak mungkin, tidak mampu untuk mentajwidkan dia, setidak-tidaknya dia punya makhraj sebutan huruf itu mesti betul. Sebab kalau berjanji ni dia lebih kepada lagu sahaja. Adakah Ustaz berdosa kalau saya panjangkan ini, panjangkan sana? Ada berdosa? Tidak berdosa. Sebab dia bukan ayat Al-Quran. Jangan sejak melibatkan ayat Al-Quran baru dia terlibat dengan hukum disebut sebagai kesalahan jali dan kesalahan khafi. Sebab kalau berjanji ni dia hanya kepada lebih kepada lagu. Biasa kalau guna lagu ros, contohnya Allahumma salli wa sallim, lagu ros, wa barik alaihi al-jannatu wa na'imuha sa'du liman. Kita boleh guna lagu ros ataupun lagu sika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu pun boleh. Sebab itu kalau orang berlumpuh sampai pagi, salahkah panjangkan, tidak payah peduli. Sebab itu bukan ayat Al-Quran, itu hanya syair. Kalau syair ini dia akan mengikuti lagu dan dia tidak terikat dengan tajwid. Sama juga kita macam menyanyi lagu Arab, sama juga. Sebutan sallallahu ala Muhammad sallallahu, dari segi sebutan memang salah. Bacaan yang betul kalau macam sallallahu ala Muhammad dikisi panjang kan, itu salah. Kaedah yang betul sallallahu ala Muhammad. Itu kaedah yang betul. Jadi bolehkah Ustaz kalau saya baca begitu mesti panjang? Tidak ada masalah. Sebab itu bukan ayat Al-Quran. Cuma alangkah indah, alangkah cantiknya kalau kita terapkan tajwid. Jadi boleh kita nilai bacaan orang yang berilmu dengan bacaan orang yang tidak ada ayat. Okey, insya-Allah jam 8 sudah. Ada lagi? Apa ni? Dah sudah. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa apapun, saya akan ucapkan terima kasih kepada pengurusi masjid, insyaAllah kerana sudi menyebut saya untuk datang ke sini berkongsi ilmu. Okay? Saya bukan pakar, tidak pandai pun. Ilmu saya pun sikit-sikit saja. Ini sekadar kita perkongsian antara kita. Apa yang saya pernah belajar dengan guru saya kena sampaikan juga kepada tuan-tuan. Tapi ini bukan ilmu saya, ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sebelum akhir kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa sharifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khilatil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Allahumma ij'alil Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri murisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.